Hell ni paling biji, paling penat, paling bahaya lah. Sebab kau boleh merasa peninju punya angin tu dekat muka kau, kat perut kau. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ni kita bersama dengan saudara Nizam, Muhammad Nizam ataupun orang panggil dia Koyok. Aku tak tahu kenapa orang panggil Koyok je. Kau apa khabar? Apa khabar bro? Khabar baik. Alhamdulillah So PKP ni duduk rumah je lah Duduk rumah je. Yelah betul lah kan. So Nizam ni dia seorang director fotografi. Rasanya dah lama dalam industri. Lebih 20 tahun ni Zam Lebih. Lebih 20 tahun. Aku kenal kau pun dah lama kan. So memang kita dulu sama jadi cameraman apa semua. Tapi kau punya pencapaian aku tengok dah mula pergi ke international lah. Itu aku berminat tu kan. Pasal bukan semua orang dapat pengalaman macam kau itu yang kita nak bersembang, nak apa ni, nak sama-sama. Sebenarnya channel ni bro dia untuk rujukan ataupun untuk orang apa, untuk orang dapat informasi ataupun belajar, budak-budak baru ataupun orang lama nak kenal siapa Koyok kan, macam tu lah kan. Kau boleh sharing benda-benda macam ni, bukan senang nak dapat kan, betul tak? Biasanya benda ni biasanya orang nama besar, maksud aku artis-artis apa semua, tapi orang belakang tabir kan. Macam kita ni tak dipandang. Jadi supaya kita adalah benda ni kan. Dia kalau buat seorang-seorang tak jadi bro. Dia kena ada orang tanya. Betul. Kalau seorang ni nanti kalau cakap orang cakap apa pasal dia ni kan, nak cerita pasal OC kan, tegat lah pula. Betul. Tapi kalau ada orang sembang, orang tanya tu, insyaAllah lah buat manfaat pada ni lah. Okey. Asal mana Zam? Aku rasa kau daripada Kampung Pandan kan? Kampung Pandan. Memang membesar dekat Kampung Pandan dalam. Kau memang dari dulu mak ayah memang orang Kampung Pandan tak. Membesar. Bapa aku askar, dia kan pindah radar kan. Adik-beradik memang kata dia orang beranak pun berkata, maksudnya dekat Singapura, kat Johor, kat Penang, kat KL. Yalah. Tapi aku betul-betul membesar start umur 6 tahun dekat Kuala Lumpur lah. Umur 6 tahun dekat Kuala Lumpur 6 tahun kat Kuala Lumpur. Kuala Lumpur pun pindah-pindah dekat Taman Desa. Lepas tu duduk kat Taman Merawati. Lepas tu bapak pension, baru duduk Kampung Pandan. Yalah. Apa ni? Kalau kau tak keberatan aku tak nak tanya umur kau bro. Pasal umur kau lebih kurang umur aku je kan. Lebih kurang. Okey, maksudnya muda lagi lah Muda. Okey. Alright, kalau tak keberatan boleh cerita sikit background pendidikan. Kau sekolah mana dulu, Zam? Okey, aku sekolah aku banyak sebenarnya. Pindah-pindah kan. Sekolah aku sekolah Jalan Kucai Lama. Sekolah Air Panas. Sekolah Jalan Pasar Road English. Okey. Lepas tu masuk sekolah menengah, barulah satu sekolah. Masuk maktab negeri ya, kena tarik balik sebab orang tu tak setuju. Kau masuk RMC lah, Sungai Besi. Dah masuk, lepas tu kena keluar lah. Yalah. Orang tu tak lagi kan. Jadi masuklah St. Gabriel, sekolah menengah St. Gabriel. Sampai habis lah. Okey. Lepas tu ada peluang nak sambung, tapi lebih minat pada sukan. Jadi aku lebih pada sukan, main untuk hoki, untuk negeri, untuk negara, untuk macam-macam lah. Sampai kan sambil-sambil tu dah start belajar buat kamera, dah start belajar view lah. Kau main hoki dulu? Main untuk state lah?
Oh, dahsyat kan. Bukan calang tu. Okey Zam, macam mana kau boleh terlibat dalam dunia kamera ataupun dalam dunia broadcasting filem ni? Okey, dia bermula dari kecil sebenarnya. Okey. Ada bapa aku dia tentera, tapi tentera yang kena dengan kamera lah. Okey. Dia daripada kecil, daripada zaman British Army dulu pun dia memang cameraman still foto. Jadi macam-macam kamera dia. Dari kecil tu, kamera kalau dia balik kerja tu mesti letak kamera dekat atas meja tu. Kamera jenis panjang pelik-pelik lah kan. Betul. Kita nak sentuh tu memang jangan mimpi lah. Memang takkan dapat sentuh lah. Tengok je. Sentuh tak boleh. Tanya pun tak berani. Abang ni apa tak berani. Kamera still Zam? Still. Lepas tu? Abang aku nak expert still. Tapi untuk Air Force lah. Untuk tentera. Okey. Jadi daripada situ dah tercetusnya minat aku tu. Aku cakap macam mana pun satu hari aku nak pegang kamera. Yalah. Dia dah simpan lama bertahun-tahun dia kecil kan. Tengok tengok gambar arwah bapak aku hitam putih semua pegang kamera. Kamera yang single lens lah apa lah macam-macam lah. Tak pegang dia tak lepas. Jadi benda tu dah tanam lama lah. Nizam kalau pencapaian dia memang cemerlang lah. Dan dia juga ahli MySC, Persatuan Sinematografi Malaysia. Nak masuk Persatuan MySC ni bukan senang dia tapis dan juga betul-betul DP yang layak untuk masuk kan, sebab ada jawatan kuasa yang ni. Jadi sudah tentulah Nizam dipilih kerana penglibatan kerja dan juga pengalaman lah. Aku nak tanya kau, berapa banyak filem yang kau dah involve dan drama yang kau dah involve sebagai cameraman sebelum kita cerita yang overseas punya hal? Okey. Banyak tak drama yang kau involve jadi buat kamera? Boleh tahan juga. Banyak juga. Tapi aku ni kuat lupa. Yalah. Aku susah nak ingat tajuk. Kalau filem yang terbaru aku rasa kau buat Mimaland Mimaland pun kau dah buat kan? Mimaland tu aku buat tapi aku tak buat sepenuhnya lah. Yang buat sepenuhnya tu Azam. Aku buat lebih kurang macam third camera lah. Macam kamera yang atas scaffolding apa semua aku kena buat. Kalau filem lain ada involve tak? Filem-filem yang lain ada involve tak? Tak ada. Aku ada lah tapi sebagai third camera on off sikit-sikit dia, yang nama ada tak ada pun jenis tak kisah kan. Tapi ada buat lah. Tapi kalau kat overseas ni aku tak ada buat filem. Aku banyak buat drama. Drama pun tak banyak. Aku buat reality show. Aku buat sports. Aku buat dokumentari. Aku buat magazine. Yang tu memang speciality aku lah. Apa program besar yang kau dah buat? Maksud aku yang ni lah, yang selain daripada sport punya tu, yang program besar ada yang kau dah buat involve? Selain daripada sport TV program banyak kan? Kalau TV program tu adalah macam untuk BBC punya, untuk Australia punya channel, The Real Housewife of Sydney. Adalah untuk Caribbean punya cerita. Ada. Tak ingat. Macam mana kau boleh terlibat dengan international punya market ni? Itu soalan dia. Okey. Sebelum kau cerita sport tu, kau cerita bahagian studio dulu. Okey. Cerita dia macam ni. Dulu mula-mula aku masuk ke NTV7. Okey, aku masuk NTV7. Aku kerja untuk NTV7. Oh, berapa tahun kau kerja NTV7? Tak lama lah. Tak lama aku kerja NTV7. Maksudnya aku masuk tu memang untuk timba ilmu lah. Waktu tu dekat Glamery Glamery. Okey. Masa tu bukan TV3 lagi lah. Betul. Jadi bila TV3 ambil alih, kita orang berhenti beramai-ramai. PSS. Okey. Jadi masa aku di NTV7 tu, kita orang ada buat kerja untuk overseas punya company macam ESPN. Okey. Kita orang ada buat dulu lah. Aku ni kira team, aku ni kira cameraman yang last lah. Jenis yang kira orang-orang lama NTV7 tu dah masuk.
Okey. Buat ESPN semua. Jadi aku masuk on off. Dia tak ada ke orang ni tak sihat, aku pergi masuk. Aku ganti kerja. Okey. Lepas tu? Director dah nampak lah benda tu. Yalah. Director dah nampak. Mungkin orang lain tak tahu, tapi dia datang lah jumpa. Boleh minta email lah cakap. Oh, mula-mula Aku cakap nak buat apa email kan? Lepas tu? Call je lah, no. Minta email. Aku bagilah email. Jadi, kira bagi tu, kira lupakan terus lah, forget lah. Bila dah bagi email tu, kita tak harap apa-apa pun, kita tak kenal kan. Betul. Tapi yang sebelum tu, yang kau buat banyak tu dekat Malaysia lah, banyak? Masa tu semua kat luar. Oh, kat luar juga? Yang ni yang first aku nak start buat kat luar lah. Okey. Bermulanya aku nak start buat kat luar. Jadi bila dah habis TV7 tu, aku dah freelance. Aku dapat satu call job dekat Singapore. Okey. Job di Singapore, member-member lah. Member yang panggil. Jadi aku pun pergi kat sana. Aku buat sebagai first cameraman untuk itu apa, bola ke apa? Konsert. Untuk konsert, MCP lah. MCP lah. Okey. Untuk konsert. Lepas tu? Jadi untuk konsert ni dia orang test aku handheld. Lepas tu? Jadi bagi aku handheld ni macam jelang gigi lah kot. Dululah. Okey. Kau pakai apa? Stabilizer punya apa nama tu? Injury. Injury kan. Okey. Pakai. Jadi aku buatlah. Aku buat masa tu konsert tak salah aku Mariah Carey ke Jennifer Lopez macam tu lah. Okey. Bila dah buat director suka. Director Mak Saleh US perempuan. Dia datang dia cari mana kamera aku. Tu dia peluk aku. Yang lagi semua tengok kan kat bawah kan. Apa hal mamat dia kena peluk kan. Dia peluk, dia kata kau dapat shot yang aku tak pernah dapat kat Asia ni. Okey. Itu permulaan dia, rezeki kau lah Bermula dia. Jadi orang kat Singapura pun dah tengok, kawan-kawan yang tahun ni pun dah tengok. Dia kata Boyok ni boleh ke depan kot. Lepas tu job spot pun datang. Job ni lah, job tu, job konsert, buat drama dekat Singapura. Singapura saja? Singapura dulu. Macam-macam lah? Macam-macam lah kat Singapura tu. Dia dah buat Singapura, orang gerik. Kejap bro, waktu tu kencang lah kan? Dia punya fish dia mahal lah tu kan? Biasalah. Dia makin lama makin Okey. Faham kan? Lepas tu? Director yang kat Singapura ni pula, dia tak semua orang Singapura. Dia kebanyakan dia semua orang daripada luar negara. Okey. Kebanyakan dia memang banyak orang UK, US, Afrika Selatan, banyak Australian. Jadi orang Malaysia pun ada, tak ramai, orang Singapura pun ada. Jadi bila dah shoot dengan dia orang ni, first thing adalah dia akan datang. You got your I got your email please. Aku dah faham lah. Okay. Macam ni cara freelance punya. Okey. Yalah. Kita pun bagi. Bagi. Lepas tu aku dah buatkan company dekat Singapura ni, nama dia BS. Broadcast Solution. Memang company ni paling besar dalam Asia Tenggara lah untuk MCP. Memang dia memang besar gila dalam Asia Tenggara, dia pegang. Maknanya company tu kalau MCP apa saja job lah, sports, event, yang konsert. Besar. Yang besar. Yang kecil dia tak ambil, yang besar saja. Okey. Di mana-mana Asia Tenggara dia pegang yang besar. Okey. Lepas tu? Jadi aku dah start pergi. Aku dah start kenal dengan director ni, dengan producer luar ni, aku dah start kenal. Jadi email aku pun dah tersebar banyak. Aku dah dapat buat. Lepas tu tiba-tiba orang UK panggil. Ada job. Aku cakap ada job UK. Dia bagi aku email, dia bagi aku sign contract, dia bagi aku semua keperluan yang aku perlulah, dalam lebih kurang 60-70 macam tu kan.
Apa saja detail. Maksudnya kerjaan aku apa. Apa yang aku kerja berapa hari dengan siapa, dekat mana, sampai kan kalau kau daripada location A nak location B, kau tertinggal lah kereta kan. Kau nak naik bas ke naik LRT, berapa harga, semua detail. Sampai tahap tu. Jadi aku tak perlu tanya. Jadi apa yang aku nak tanya semua dah ada dalam tu. Dalam dia punya kontrak dia tu, dia punya kontrak request. Memang clear cut dia bagi. Tak ada kau tak payah nak tanya apa. Dengan kau punya duit rokok kau, dengan harga gaji kau, dengan titik penuh, macam lah. Yalah. Itu dia panggil untuk job apa tu dekat Europe tu? Masa tu job sport. Oh, sport lah. Job sport. Jadi aku kat sana. Dia buat kat sana, start lah. Orang sana pula kenal aku. Jadi direktor ramai kan, dia orang mata mantap. Yalah, betul. Dia orang mulut cakap kan. Betul. Okay, dia kata crazy Malay is very good. Kau rasa kenapa dia orang boleh pilih kau? Apa yang istimewa? Maksudnya kau berani, composition kau bagus ke ataupun shot kau apa? Aku ni jenis berani mencuba benda yang orang tak nak cuba lah. Oh, shot-shot yang shot yang bagi orang benda ni susah. Okay, bagi aku susah, lagi aku nak. Oh, okey. Lagi payah, lagi aku nak. Aku style ni tu. Bagi macam orang luar pula selalu kalau kata dia satu bidang tu, dia satu bidang dia takkan bertukar. Betul. 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun yang itu je. Kalau aku tak ada. Aku rasa aku mahir tu aku lari. Mahir ni aku lari. Aku takkan biar aku kerja sampai bila-bila yang tu. Yalah, aku betul. akan cari benda baru. Jadi Mak Saleh pula jenis dia suka tengok kita ni explore. Dia tak pernah dapat shot tu dekat orang lain. Kita bagi dia. Dia terkejut lah. Boleh dapat shot macam ni. Itu kat Europe berapa lama tu waktu job tu? Tak lama lah, dalam 3 minggu. Lepas itu, tu ada 2 minggu. Itu buat apa? Buat bola ke apa? Aku tak buat bola. Aku masa tu bola ni kira pisang panas lah. Susah gila lah. Semua yang hardcore ni semua berebut nak buat bola. Aku pun tak faham Zal. Padahal gaji lagi rendah. Ya ke? Berebut. Bagi dia orang macam satu kemegahan kalau dapat buat kamera bola. Betul. Bagi kita pula kalau buat kamera bola ni maksudnya kau terikat. Lama kan, benda tu lama kan. Betul. Habis kau buat sport, buat apa? Sport apa? Aku buat tenis lah. Golf aku try tapi tak boleh, tak jadi. Sebab aku orang pukul bola, aku ikut burung. Betul. Aku bola dah jatuh, burung kau follow sampai habis kan, kena maki lah. Betul. Aku cakap bola dengan burung sama je kan. Tak boleh. Aku pernah sembang dengan cameraman yang ikut golf ni. Memang dia tak tukar orang sangat. Dia ambil group tu je kan. Betul. Dia kalau dia dapat cameraman yang dapat flow dia, dia takkan tukar dah. Dia takkan tukar. Susah nak masuk. Group tu bukan senang nak masuk lah kan. Bukan senang. Kerja dia memang dapat mudah. Tapi bila kau kerja tu memang kau kena cekap gila lah. Kau kena bezakan burung dengan bola. Betul. Aku faham. Nak follow bola tu bukan senang kan. Susah. Dengan fokus apa semua lagi kan. Dengan zoom lagi. Susah. Betul. Susah. So Europe kau dah banyak kali pergi lah maksudnya. Dah banyak lah. Jadi aku dah biasa buat, dah start buat sport, macam-macam jenis sport. Lepas tu aku dapat buat dokumentari dia. Daripada situ aku dapat offer lagi buat dokumentari dekat Caribbean. Best tu. Dekat Caribbean. Lepas tu dapat buat dokumentari pasal sport. Aku dapat buat untuk dekat sungai Amazon. Kalau dokumentari tu biasanya kau first cameraman ke atau ada lagi beberapa cameraman? Satu je kamera. Satu je. Dia jarang kamera ada dua kalau dokumentari ni. Dekat Malaysia je kot dokumentari ada dua. Betul. Dia lebih fokus pada satu kamera, senang kan? Satu kamera. Sebab dia ada masa. Maksudnya kat sini ni, maksudnya kalau nak ambil gambar monyet tu, dia bagi masa seminggu, macam mana kau nak ambil, kau ambil lah. Yang penting
cerita kau, monyet tu tak lari. Kat sana tak ada. Dia akan follow benda tu lama nak dapatkan apa kehendak dia orang. Jadi dia orang ada timing. Dia orang tak perlukan shot yang berlambat-lambat, shot tak ada. Dia nak yang shot yang betul-betul mahal, susah dapat. Itu yang dia nak. The moment tu penting. Phil, bila kau kerja dengan orang international, cara kerja dia macam mana? Cara kerja beza dia. Bang. Beza bang. Jauh beza Sangat beza. Apa contoh ya macam mana? Okey, dia orang punya style lah bang kalau bila kata dia sebelum kerja tu, kita buddy je, kita member. Kita member, kita boleh lepak, boleh minum, tapi dia takkan cerita pasal kerja tau. Okey. Lepas tu kita relax je, kita santai. Dia takkan cerita pasal kerja. Time kerja, benda tu semua tak ada dah. Fokus buat kerja je. Fokus kerja je. Tak ada kau nak dengar gelak tu. Susah lah. Kalau gelak tu maksudnya kau tak fokus lah. Memang serius betul lah Serius, kau tak sempat nak gelak. Kau happy, kau kerja, apa yang kau kerja tu memang kau dapat. Tetapi kau punya fokus dia tu dekat situ 110%. Dia orang punya style, kau tak improve, dia bagi kau full gaji, bagi tiket, dia suruh balik. Bye-bye. Bye. Macam tu bagi gaji full, tapi bye-bye lah. Lepas tu tak ada dah lah. Lepas tu tak ada dah lah Tak ada lah, jangan mimpi lah. Yelah betul lah. Dia punya style macam tu. Sebab dia lepas tu dia betul-betul kalau dia baik dengan kau, maksudnya dia dah tahu kerja hasil kau, dia dah dapat, dia dah agreed apa yang kau buat, dia agreed. Barulah lepak dia boleh panggil kau minum, ajak lepak sekali. Barulah masuk. Yalah. Sebelum tu jangan mimpi lah, memang takkan dapatnya. Breakfast je dapat jumpa buka. Okey, lepas tu buat hal masing-masing buat hal masing-masing. Time kerja baru jumpa Time kerja baru jumpa. Tapi bila dah kau kerja, dia dah suka kerja kau, barulah jadi buddy. Yalah, jadi buddy senang lah kan. Dah jadi buddy, barulah berbeza cara kerja tu. Maksudnya kau boleh berborak dengan dia masa kerja. Kalau dari segi sistem, maksudnya macam jadual apa semua, location, memang perfect dia orang. Memang perfect. Memang dia orang dari takkan ada penukaran last minute. Last minute ni bagi aku macam orang buat kerja main-main lah. Yalah. Jenis pre-pro tak ada apa, tak ada. Kita tukar lah sebab orang ni, sekolah ni tak datang sebab kereta tayar pancit. Benda tu bagi aku zaman Piramli pun tak buat kot. Dia orang tak ada langsung benda-benda tu tak ada. Jarang berlaku lah, kecuali dia orang accident mati je. Dari segi bayaran, lebih masa apa semua, dia orang sangat perfect. Complete perfect. Kau sebab masa dia punya sign contract tu, everything per diem ke, per diem gaji, per diem tu dia poket lah. Everything semua dah cakap. Kalau kerja kau 8 jam, lebih daripada 8 jam berapa dia bagi. Semua dia dah detail kat situ. Maksudnya kau tak payah risau kalau kata lebih 8 jam kan, dia akan tanya kau, boleh tak kalau kita extend sekejap, berapa lama yang kau boleh. Dia tak tanya dia boleh, dia tanya kita boleh. Berapa lama kau agak-agak kau boleh extend. Aku cakap follow pada situation lah. Dari segi apa ni, kebajikan apa semua, sangat ni lah, okey lah, dia tengok betul lah. Memang marvelous lah. Makan yang cerita memang tolak batu dengan kayu memang apa saja memang dia bagi, memang tip-topnya. Yelah, betul. Tip-topnya. Dia lepas tu kalau kata kau tak sihat pun, dia punya manager dia, production manager dia akan datang, dia akan belikan kau vitamin, dia akan bagi kau ubat, dia akan belikan kau macam cool fever ke apa, macam contoh kita bengkak lah sini kan. Yalah. Dia belikan yang ais tu untuk letak sini. Vitamin, macam-macam vitamin lah dia bagi. Lepas tu dia bagi kau rest dulu, siap break sekejap, rest sampai tahapnya tu kan. Yalah, betul. Itulah dia jaga sampai macam tu Dia jaga kau, tapi kau kena jaga dia balik lah. Maksudnya dia jaga kau macam tu, kau kena bagi dia kualiti yang dia nak lah. Okey, dari segi macam teknikal kalau jenis kamera ke apa ke, dia akan beritahu awal ke atau kau pernah? Dia akan beritahu awal.
Kau pernah having problem tak? Maksudnya kamera tu kau tak pernah pakai, tiba-tiba kau dapat banyak kamera yang tak nak pakai kat sana. Kau tahu lah kamera dia kan. Kita tak pakai, dia dah pakai. Betul. Banyak sangat. Jadi kau dapat. Jadi aku akan tanya direct dengan dia. Aku tak nak pakai. Okay. Tapi orang cakap kamera semua sama. Cuma ada benda-benda yang lain lah. Ada certain thing technical yang lain. Jadi aku akan tanya orang-orang lama. Kebanyakan geng-geng Singapura dah pakai kamera yang kita tak pakai lagi. Jadi aku akan tanya otai-otai ni. Dalam masa yang sama aku cari kat internet. Okay. Ini macam mana operation dia. Ini apa dia. Ini menu dia. Apa yang perlu. Ini benda yang kelemahan dia. Apa yang kau perlu titik berat dan semua. Jadi benda-benda tu aku dah buat work lah siap-siap. Jadi pergi sana. Dia tanya, kau first time operate? Ya. Kau kena mengaku, jujur. Jangan belagak pula kan. Sebab dia tahu. Kamera baru kau kata, aku dah biasa buat. Memang janam kan. Kamera tu baru keluar. Maksudnya kau menipu lah kan. Yelah, betul. Sampai-sampai kau cakap, okay, aku dah buat operation dah buat work, aku dah check semua. Okay, dia akan tanya kita secara lebih kurang lah. Maksudnya dia akan tanya ni pasal teknikal ni kau boleh jawab. Maksudnya kau buat homework lah. Betul. Lepas tu bila start tu dia akan tengok lu. Dia akan tengok dalam sehari tu memang dia tak bagi yang kau heavy duty punya lah. Maksudnya dia untuk warm up kau dulu kan. Dengan shot-shot apa. Benda yang mudah-mudah lu. Dia tengok kau boleh buat dengan kamera ni, kau faham kamera ni punya spek. Okay, barulah start. Dia ada bagi tak macam reference that mean color dia ke apa ke? Dia ada bagi? Ada. Memang ada. Dia akan bagi selalu kat email. Oh, selalu kat email lah. Dia dah bagi awal. Dia orang ni preparation dia dahsyat lah. Bagus lah bagi aku. Yalah. Aku suka lah cara tu. Maksudnya apa dia nak buat tu, contoh dia nak buat job tu sebulan dia dah lock kau. Kadang-kadang kadang-kadang paling lewat pun setengah bulan. Tetapi dia bagi kau detail ni. Kalau kau kata kau setuju je, dia serahkan kau email tu penuh. Tapi waktu tu dia review dia apa semua ada kat situ. Waktu tu dia ada bagi duit sikit ke, dia punya deposit ke tak ada? Tak ada. Tapi bila kita dah sign kontrak tu, dia dah hantar tiket terbang. Oh, okey. Jadi sebelum dia defense company lah, on company. Ada yang sebelum kita fly tu, dia dah bank in. Bank in 50%. Okay. Ikut pada jarak kerja lah. Ada yang bank in 50%. Ada yang sampai sana, okay, dia bagi PDM dekat dalam bilik hotel tu, sampai duit PDM dah ada lah kat situ. Yalah. Baju dengan jaket dengan beg dah semua siap. Yalah. Complete. So aku rasa kau communication tak ada masalah pasal kau dah biasa dah dengan orang putih ni. Sebab dia bila ada juga. Aku ni bukanlah expert sangat. bukan budak BI kan. Jadi tapi boleh lah boleh lah. Maksudnya aku faham apa dia cakap. Dia faham apa dia cakap. Cuma kadang-kadang dia slang-slang dia macam contoh Scottish ke, Ireland ke, ada yang Australian bla mana dekat. Dia punya action dia tu kau susah nak faham lah. Kau kena betul dengar, lepas tu boleh ulang balik kan. Dengar lagi. Okey, baru boleh cakap. Dalam masa 2-3 hari tu baru kau boleh boleh adaptasi lah apa apa yang dia cakap. Tapi sebenarnya dunia kita ni, dia punya grammar bahasa dia sama. Contoh macam short semua sama. Tak ada beza kan. Itu yang kita itu kelebihan dekat dunia kita ni lah, aku rasa lah kan. Apa ni, banyak job yang kau tak boleh lupa lah. Kau memang aku suka betul buat job tu. Job apa ni, Zab? Aku suka buat sport sebenarnya. Memang aku punya karakter ialah aku pun sportman. Karakter aku kat situ. Aku paling suka aku buat sukan boxing, tinju. Tinju ni aku buat main camera. Aku dekat atas ring. Lepas tu Mamat Australia masuk buat sukan Commonwealth dalam aku. Sukan Commonwealth. Aku buat
Kira ada 2 kamera. Dekat mana tu? Dekat Gold Coast. Dekat Gold Coast, okey. Dekat Gold Coast. So dia 2 bucu lah. 2 bucu. Okey. Dia menghadap aku menghadap dia dekat bucu petak tinju tu kan. Okey. Dia menghadap sesama macam ni. Yang cameraman lain semua kat atas lah. Kita orang handheld 2 ni. Handheld ni paling busy, paling penat, paling bahaya lah. Sebab kau boleh merasa peninju punya angin tu dekat muka kau, kat perut kau. Memang mengucap memanjang lah dekat Allah. Yelah. Itu yang hebatnya cameraman tu. Dia kalau orang menari, dia menari. Orang bertinju, dia bertinju. So memang tak sampai jengkal lah, separuh jengkal dengan muka kan. Kau pula kena mengelak kan. Yelah. So yang tu kau betul-betul puas lah maksudnya. Aku puas lah sebab cameraman lain Australia dia ada mula-mula ada cameraman daripada sana buat. Dia buat sekejap, dia kata dia tak boleh buat, aku buat. Aku buat sampai separuh ni lah, separuh sukan Commonwealth tu. Kita orang sakit. Aku sakit, cameraman depan tu pun sakit. Bekak ni semua koyak. Yelah. Masuk koyak. 1 hari lebih pada 10 jam kan. Kamera pula betul-betul kamera berat kan. Yelah. Okay, aku turun je balik daripada kampungan sukan tu. Aku turun started bus tu, aku berhentilah kat stesen minyak. Aku belilah batu. Aku beli air batu sana tak ada jual. Dia kata sikit-sikit. Habis tu? Mana? Kau pandai tahu. Aku macam aku nak pakai sikit je kan. Boleh lah. Aku belilah yang tu bandar tu kan. Letak kat atas ni sambil tu jalan dekat tepi jalan ramai-ramai. On the way balik hotel. Sekejap lagi direktur berlari kat aku. Direktur dari belakang lari aku. Hai koyok. Dia marah kat aku. How dare you? Aku party. Buat call me. Aku gelak. Aku bukan nak buat party je ke. Dia kata ni air batu melambak. Aku tunjuk kan ni. Aku ya. Dia tengok. Oh, ya ke? Aduh. Lepas tu dia panggil cameraman daripada UK. Mata-mata sebab aku punya ni koyak ke pasal. Oh, dia import cameraman lain untuk ganti kau. Daripada UK dia import. Datang ganti aku. 1 hari. Yalah. Ganti cameraman UK. Habis 1 hari tu, besok je cameraman UK ni dekat dia punya dia punya production manager lah. Ni dia kata position gila. Dia kata, memang lah. Aku buat tinju pun tak pernah dapat position gila macam ni kan. Jalan kau berdiri dekat stage tu atas ring tu sejengkal. Yalah. Memang pelumbuk tu keluar daripada line tu kan. Jadi dia punya mengelak dekat kau. Yalah. Kita memang position gila. Dia kata macam mana dia orang ni buat, dia tak faham. Bro, berapa tahun dah kau main market overseas international ni? Betul-betul yang sepenuhnya lah, sepenuh masa 10 tahun. 10 tahun dah tu sepenuh masa lah. Yelah. Lama tu aku rasa kau pun dah malas lah buat kerja-kerja kat Malaysia ni kalau macam tu. Jangan bang, nanti tak ada projek ke? Tak, selalu kalau aku jumpa geng-geng overseas ni, dia memang macam tu tau. Dia dah terbiasa dengan sistem sana sebenarnya. Itu je. Sebab kerja kan enjoy, kita punya enjoy apa semua kan. Enjoy bang. Sebab tu kita enjoy, lepas tu kau dapat bila kau tengok footage yang kau buat tu, kau happy lah. Lepas tu dia orang punya appreciate kan kau ni macam bagi dia macam dia menang loteri lah. Yelah, betul. Apa yang dia dapat tu dia appreciate betul. Yelah. Dia apa yang dia nak kan. Okay. Negara apa lagi yang kau dah pergi? Amerika Selatan banyak kau pergi. Brazil semua dah pergi dah? Dah. Banyak negara kau dah pergi kan. Merantau kan. 10 tahun. Aku rasa sebab aku buat kamera aku dapat ni. Kalau saja-saja pergi tak ada kot. Yalah. Okay. Kalau ada budak-budak baru lah nak ikut jejak langkah kau ni. So apa kau punya saranan ataupun nasihat lah. Bukan senang ni nak jadi style koyok ni kan. International cameraman ni bukan. Dahsyat. Okay, macam mana? Dia orang kata kita satu ni lah. Kita ni
bagi pendapat aku, orang Malaysia ni kreatif. Orang Malaysia ni sangat kreatif. Dia umpama macam MacGyver lah. Betul. Kalau orang luar negara ni, dia diajar satu benda tu, satu je. Maksudnya, kalau situ dia ajar empat komposisi shot, itu je kau punya 4 komposisi shot dan kau buat paling cantik yang dalam 4 tu. Bagi orang Malaysia tak ada. Dia kau sampai je, dia tak peduli pasal 4 ni. Dia tak peduli. Dia tak peduli kan. Director kata, okey, aku nak 4 shot. Dia bagi kau 10 shot. Ailium dia. Director tengok. Oh, aku rupanya boleh buat shot ni. Yalah, semua nak ambil Yalah, semua nak ambil. Mana? Kita ni benda cantik kau rasa sesuai ni. Kau jual. Bila kau jual, director tengok, aku tak dia beli kan. Yalah. Lepas tu kau kena berani. Berani dan paling penting kau kena buat homework lah. Kalau berani je tapi kau tak boleh buat, memang kau dapat tiket terbang balik. Yalah, betul lah. Dia kalau international ni nama memang kena jaga betul-betul lah kan. Kena jaga bang, kena jaga. Dia kalau kata kau tak sihat, kau kena beritahu betul-betul. Okey, aku tak sihat. Kau fit tak fit? Okey, aku tak fit nak buat job untuk yang ni. Lepas tu kau akan pergi jumpa doktor. Doktor akan bagi kau rehat 3 hari. 3 hari production tutup. Tutup sebab tu production relax 3 hari, break, gaji jalan 3 hari. Sebab apa? Doktor cakap kau tak fit. Itu baru betul kan? Betul. Itu betul. Tetapi lepas tu kau kena buat apa yang dia mahu, yang kau dijanjikan, kau buat apa yang dia dapat. DP memang baiklah, tapi kalau tak dia tak dapat apa yang dia nak tu. Yalah. Oh, susah. Betul. Apa-apa pun kalau siapa yang teringin nak ikut jejak langkah kau, dia kena berani, kena ilmu kena banyak sikit, bercampur ilmu semua. Kena banyak, berani, rajin buat homework. Yalah. Cakap jangan cakap ke langit sangatlah. Jangan cakap ego bongkar sangat. Sebab aku kena ingat, kau kat sana macam semut Gil, aku nak tanya kau. Ramai ke budak-budak kita macam kau? Yang aku tahu geng golf ada 2-3 orang tapi geng-geng e-sport ada kan? Tapi tak ramai. Ada tu ada tapi tak ramai. Tak ramai Yang otai-otai pun ada seorang siap buka company kat luar lagi. Oh ya? Ada. Kalau dulu yang aku kenal sebelum aku ni ada geng-geng XTV3. Betul. Memang power lah, memang power. Itu bagi aku dia orang sebagai contoh aku. Ya, betul. Aku pernah sebagai contoh aku, walaupun aku tak pernah bekerja dengan dia orang, tapi aku ikut dia orang punya pencapaian tu, aku nak pergi juga. Betul. Aku pernah join dengan grup tu, geng-geng XTV3 dulu kan. Memang aku tengok dia orang geng-geng golf kan. Dia tour satu dunia lah. Aku tengok dia orang punya betul. Dahsyat satu dunia. Dan dia orang tak peduli dah hal Malaysia ni tau. Tak peduli lah. Tak peduli. Dia orang raya pun dia orang kerja. Raya pun dia kerja. Tapi memang masyuk lah. Memang dahsyat lah dia orang kan. Dia Mak Saleh punya style ni lain tau. Contoh kalau kau cameraman untuk satu jenis sport. Dalam setahun ada berapa kali. Dia tak buat lain. Habis tu dia relax duduk rumah. Betul. Masak, relax. Betul. Maksudnya duit dia tu sebulan dia kerja. Boleh cover dia boleh backup sampai 3-4 bulan. Yalah betul. So untuk siapa yang tak tahu sebenarnya, technical kita, cameraman kita dah pergi satu dunia dah sebenarnya. Ramai yang dah pergi dah kan. Ramai. Terutama cuma dia orang ni orang macam ni, dia orang low profile lah, very humble. Betul. Kalau kau tanya, "Oi bang, abang dah pergi?" Tak adalah. Yang tu aku faham lah. Okay, tiba-tiba kau ada kat Malaysia. Maksudnya kau dah masuk MyIC, aku tengok kau dah aktif apa semua kan. So aku nak tanya pendapat kau tentang persatuan lah, tentang MyIC. Kenapa kau berminat aktif dalam persatuan pula? Okay, bagi akulah, aku dalam bidang juru kamera sport, aku rasa lah dah khatam. Betul. Aku dah khatam, aku nak tutup buku. Okay, bagi aku semua aku dah buat. Bukan dunia besar macam mana pun aku dah buat. Aku dah tutup kedai. Nak belajar yang baru.
Jadi sekarang ni dalam masa yang sama aku belajar perfilman. Memang aku tahu pasal perfilman, teknik sinematografer, tetapi aku nak mahirkan, aku nak belajar dengan orang lama. Yelah, teknik lain kan. Betul. Lepas tu cara dia orang bekerja pun lain. Betul. Lepas tu bila aku masuk MySC ni, aku nak tahu apakah sinematografer, cara sinematografer main peranan untuk industri Malaysia ni. Sebab dia orang belakang tabir kan. Ya, betul. Apabila aku dah jumpa orang-orang lama, orang-orang yang hebat-hebat ni, barulah aku tahu sebenarnya MySC ni adalah sangat diperlukan oleh industri perfilman. Betul. Sebab dia orang ni main core. Betul. Kalau dia orang ni tak ada, kau tak dapat kot apa yang kita tengok filem sekarang kat Malaysia ni. Betul. Jadi tapi nak kontrol dia orang ni, kontrol satu hal lah. Yalah, nak satukan kan. Satukan dia orang ni yang kepala berlainan, berbeza pendapat, fahaman yang berbeza, sangat susah bang. Ya, betul. Sangat susah. Dan tu aku faham tu. Kau nak satukan orang politik pun senang tau. Jadi orang seni ni dia punya fikirannya, orang arts and seni lain. Tak sama. Jadi kau harap persatuan MySC ni lebih inilah, selepas ni lebih aktif apa semua macam tu lah. InsyaAllah aku harapkan MySC ni akan lebih aktif, akan lebih ke hadapan, akan lebih disegani semua. Disegani bukan di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Sebab MySC ni, nama MySC ni di bawah ASC, American. Orang Amerika pun kenal lah MySC. Betul. Aku pergi Florida, aku cakap aku MySC. Dia orang tengok kota bawah. MySC under ASC. Aku cakap, kau kenal lah, aku tahu. Yalah, betul. Orang sana tahu. Betul. Kita yang tak iktiraf MySC ni besar. Betul. Bagi aku satu benda yang kerugian, benda yang besar. MySC ni nama dia dah sangat tinggi kah. Dah international level lah bang. Yalah. Betul. Jadi kena jaga nama tu, kena bawa kita punya persatuan ni untuk senada dengan apa yang orang luar kenal kan. Ya. Kena satu hati lah. Betul. Buanglah benda-benda yang aku job kau sapu, job aku time tu buang-buang lah semua. Itu dah tak ada lah Betul. Tak ada lah. Abang kena ingat orang bawa-bawa, orang budak-budak baru ni memandang kita. Betul. Kan? Memandang kita, memandang tingkah laku kita. Kalau kita ni buat perangai macam tu, bagi dia orang satu role model yang tak bagus lah. Yalah. Betul. Betul bang. Lepas tu kalau boleh turunkan ilmu. Yalah. Tak banyak sikit, seorang sikit, share sikit kan. Turun ilmu. Tu yang buka orang-orang baru ni yang pelapis, dia orang peluang. Betul. Okey. So aku rasa dah 40 minit dah ni. Sikit-sikit kita. Dah 40 minit. Okey. Jangan aku borak 40 minit tau. Itulah tu dah 40 minit dah. Itulah. Dia tengok siapa yang bodek kau, dia pelan-pelan keluar kan. Orang lain tak pernah tanya bang. Abang seorang yang tanya ni. Alright, ni eksklusif. Orang lain dia tak cerita bang. Ini eksklusif, so saya harap terima kasih banyak kepada Koyok dan Nizam kerana kongsi pengalaman apa semua. So diharapkan bahawa pengalaman ni dapat memberi manfaat pada orang lain juga. InsyaAllah. Semoga Nizam dan juga keluarga berjaya. Lepas ni habis PKP, pergi balik overseas, jangan tinggal. Harumkan nama negara. Kalau boleh. Sebab saya tak langsung, kau duta Malaysia sebenarnya di luar. InsyaAllah. Alright bro, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.